Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama allamtana an nahmadu wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahibul fadilah, pengurusi majlis, pengurusi masjid, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutur imam, tutur guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana nikmat yang kita perolehi dan kita kecapi tiada tandingan dan bandingannya, tiada terkira dan terhitungnya banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira dan nak hitung nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, nescaya tidak terhitung dan kerana banyaknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, antara nikmat yang Allah bagi kepada kita adalah Allah kurnia kepada kita kesihatan. Dengan sihat inilah yang menyebabkan kita dapat menapak kaki kita menuju ke masjid. Allah bagi kepada kita taufik dan hidayah. Dengannya lah kita mampu dan memungkinkan untuk kita meraih dan mempelajari ilmu, beribadat kepada Allah. Seterusnya, antara nikmat yang besar adalah Allah kurniakan kepada kita kewarasan akal. Akal yang baik yang Allah kurniakan, sehingga kita dapat untuk menekuni apa yang baik dengan apa yang tak baik. Nikmat akal ini adalah nikmat yang cukup besar. Tambahan pula dengan nikmat akal itu, sebahagian daripadanya diberi kepada kita mampu untuk menguasai ilmu, mengkaji ilmu, mempelajari ilmu, dan kita diwaraskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita terbeza dengan yang lain dan kita menjadi manusia yang mulia. Inilah antara nikmat-nikmat yang kalau kita nak hitung amat banyak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk pada hari ini kita nak bincang sosok tubuh seorang ulama yang besar, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan bukan semata-mata nak bincang Imam Nawawi, tapi juga kita nak tengok dari sudut betapa beliau ini dengan karyanya yang begitu banyak, dan kita pilih salah satu daripada karyanya yang masyhur, iaitu Matan Arba'in Nawawiyah ataupun Hadis 40 oleh Imam Nawawi. Bagi yang pertama, siapakah dia Imam Nawawi rahimahullah ini? Al-Imam Nawawi rahimahullah adalah salah seorang ulama yang besar yang berasal daripada kota Syam. Setepatnya lagi dia berada atau dilahirkan di satu kawasan bernama Nawa. Daripada Nawa inilah dinisbahkan dengan makna Nawawi, iaitu apa yang kita katakan sebagai nisbah tempat yang dia tinggal. Nawa ni merupakan kawasan yang berada berhampiran dengan kota Damsyik lebih kurang 50 km. Ini Nawa.
Dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ini dilahirkan sekitar tahun 631 Hijrah. Sekarang ni 1437. Maknanya sudah hampir 800 tahun Imam Nawawi meninggalkan kita atau lahir. Beza jarak kita dengan dia 800 tahun dulu. Bayangkan tuan-tuan. Dan Imam Nawawi rahimahullah ini Allah jelmakan padanya minat yang mendalam untuk menuntut ilmu. Ini kalau kita tengok, bila kita kaji manusia ni tuan-tuan, hak yang hebat-hebat ni ghalibnya daripada kecil lagi dah. Ramai orang hak tua baru hebat, ramai. Tapi hak yang benar-benar hebat biasanya daripada kecil lagi. Kalau kita baca sejarah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam contohnya Nawawi termasuk ni, semuanya daripada kecil-kecil. Kalau kita ambil tokoh-tokoh moden pula, kalau siapa pernah baca sejarah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ini dia cerdiknya, bijaknya sejak kecil lagi. Bukan tua baru bijak, dah daripada kecil lagi. Kita baca sejarah Dr. Wahbah Zuhairi, sama juga ulama besar. Jadi tak pelik juga Imam Nawawi daripada kecil lagi dah hebat. Dalam usia 19 tahun dia berpindah ke kota Damsyik kerana nak tambah ilmu. Tuan-tuan, kita kena faham bahawa biasanya tempat kita ni tak banyak ilmu. Bukan tak ada tu guru, ada. Jadi oleh kerana Imam Nawawi duduk kampung tu, setakat tu je. Jadi dia nak dapat ilmu, dia pergi di bandar. Macam kita kata sekarang lah, siapa dia nak tengok tempat-tempat ramai orang alim, orang bijak, orang yang ceramah sedap, pergi Kuala Lumpur contohnya, pergi Shah Alam. Sebab apa? Di situ ni ramai hak bijak-bijak yang duduk di universiti, yang duduk di institut perguruan, yang kerja di Jawi, di Jakim, di Jais contohnya. Biasanya macam tu. Jadi Imam Nawawi juga terpaksa merantau daripada kampungnya ke kota Damsyik. Tuan-tuan bayangkan masa tu 800 tahun betapa ramainya para ulama yang hebat-hebat. Jadi Imam Nawawi ni daripada kecil lagi belajarlah. Pergi belajar. Tuan-tuan, orang selalu sebut tuah manusia tak ada yang tahu, tuah ayam nampak di kaki. Itu peribahasa Melayu kita lah. Tapi sebahagian daripada orang-orang soleh, dia tahu tuan-tuan. Dia tengok orang, dia kenal. Tengok, Masya Allah. Kadang-kadang kita tengok seorang tu, dia ada dalam istilahnya, dia punya bakat dia tu, talent tu, yang seolah-olah menjuruskan dia seperti itu. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pun sama. Masa dia kecil, mengikut setengah riwayat, bila dia nak main dengan budak-budak yang lain sebesarnya, semisalnya, budak-budak lain tak suka nak main dengan dia. Dia tak suka main ni kerana dua sebab lah. Sebab pertama, jahat belajar. Jadi budak tak tahan, dia bully, dia tampar dia macam-macam, tak suka juga. Sebab yang kedua, baik telajak. Baik telajak tak boleh juga. Ni baik, susah. Jadi janganlah baik sangat. Jadi begitu seolah-olahnya. Dah orang lain macam tu, ada buah kasar, buah begitu. Imam Nawawi akhirnya terpaksa duduk tepi kedai abah, menangis. Budak kecil, kawan tak suka nak main dengan dia. Datang seorang lelaki yang soleh, tengok muka Imam Nawawi, yang nama beliau adalah Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Bila tengok sahaja muka Imam Nawawi,
Dia berkata budak ni besar nanti menjadi hebat. Dia tengok saja muka Imam Nawawi, dia kata budak ni besar nanti jadi hebat. Lalu orang zaman dulu dia akan bangkang direct. Dia kata adakah lagi wahyu Tuhan turun selepas Muhammad wafat? Kata dia bukan wahyu, tapi ilham yang Allah firasatkan kepadaku. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah, kata Nabi. Takutlah kamu kepada firasat orang yang beriman, kerana dia tengok berdasarkan kepada cahaya Allah. Jadi benar Imam Nawawi. Dia punya semangat belajarnya, setiap hari dia belajar, dia baca, dia kaji tak kurang daripada 12 mata pelajaran sehari. Tuan-tuan bayangkan 12 mata pelajaran banyak ke sikit? Banyak. Baca sahaja, menekuni ilmu, faham dan sebagainya. Dan beliau tak pernah tidur nyenyak selama 2 tahun. Bukan insomnia, tapi duk nak bacanya, nak belajarnya, nak tekung ilmu. Dan beliau dikatakan belajarnya dari seorang tok guru kepada seorang tok guru. Dia pergi cari ilmu ni dengan begitu mendalam. Perangai orang hebat, orang yang hebat, kalau nak jadi orang hebat, jangan kita belajar dengan seorang tok guru je. Jadi kenapa? Kerana dengan seorang ni biasanya melahirkan rasa taksub dan ekstrim. Kita kata orang lain tak anda semua, tok aku seorang je. Atas muka bumi ni tak ada dah kecuali tok guru aku je. Ini bahaya, tuan-tuan. Jadi kita kena belajar banyak. Bila kita belajar banyak, kita akan dapat tengok tok guru ni kita ambil buah ni, tok guru ni kita ambil. Jadi dengan watakan dan saksiat tok guru yang ramai itu akan membentuk kepribadian dan akhlak kita. Sebab itu bila berguru, kita kena berguru ramai. Imam Nawawi juga dia belajar dengan tok guru dia ramai. Antaranya Ishaq bin Ahmad al-Maghribi, Abdul Rahman ibn Nuh al-Maqdisi, Umar ibn al-As'ad al-Arbili, Khalid bin Yusuf al-Nablusi. Ramailah kalau saya nak sebut banyak sangat. Ini cara dia. Dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ini, apabila dia belajar, dia pilih tok guru yang hebat. Antaranya khatib dan imam Jami' An-Nawawi Al-Umawi, iaitu Syekh Jamaluddin Abdul Kafi. Termasuk juga dia belajar dengan Syekh Farkah, seorang mufti yang terkenal zaman dahulu. Dan dia belajar dengan Syekh Al-Kamal. Belajar je. Ini orang alim zaman dulu, tuan-tuan. Dia nak jadi alim, dia belajar banyak. Dia nak jadi alim, dia kena belajar lama. Sehingga kata nisbah kepada Imam Al-Juwaini, Imam Juwaini menyatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unabbika anha bibayat. Saudaramu tak akan pandai, tak akan dapat ilmu dengan hebatnya kecuali dengan 6 perkara. Aku akan beritahu kepada kamu satu persatu. Dia sebut salah satunya watulu zamanin, belajar masa yang panjang. Kalau kita belajar dengan masa yang panjang, maka disitulah pengalaman. Ada orang tu kata, saya alhamdulillah lah, saya tak payah belajar banyak, saya belajar hanya 2-3 minggu, saya jadi alim dah. Tuan-tuan tengok macam mana ilmu saya jadi alim. Itu tak. Orang yang sebenarnya makin dia bijak, makin dia alim, dia belajar makin lama. Jadi Imam Nawawi ni lama, belajar je.
Dan dikatakan Al-Imam Nawawi dia belajar sehingga dalam usia yang muda dia boleh ganti satu sekolah yang besar, sekolah hadis namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah yang berada dekat dengan kota Damsyik. Ini khusus bahagian hadis. Dia boleh study, dia boleh belajar, dia boleh kuasai, dia boleh ilmam, dia boleh betul-betul memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak orang macam ni? Hebat. Itulah Imam Nawawi rahimahullah. Dia belajar sungguh tuan-tuan, sehingga dia menguasai ilmu. Dan dia akhirnya mengganti seorang tuan guru yang besar bernama Abu Syamah, yang menjadi tuan guru yang mengajar ilmu hadis di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Saya kalau nak gambarkan bahasa mudah macam inilah tuan-tuan. Di tempat kita ada pondok 1, pondok 2, pondok 3, pondok 4, pondok 5. Ada madrasah hafiz pertama, madrasah kedua, ketiga, keempat, kelima. Setiap madrasah tu ada cikgu, ada guru besar hebat. Dalam banyak-banyak pondok-pondok ni ada satu lagi pondok. Pondok ni pula biasanya hak lepas daripada pondok-pondok hak tu baru masuk situ. Hak pandai. Kalau nak pergi dak pandai lagi, dia kata mungkin belajar kat lain dahulu, biar benar-benar pandai baru mulayak mari belajar dengan aku. Kalau main gini dah ayah tadi. Dia tak mahu nak bincang benda-benda hak baru, mubtada, khabar, badal, makli, makni. Kalau bahagian dia tak mahu, remeh-temeh dia tak mahu. Dia nak bincang hak perkara besar dah, hak tinggi dah. Dia nak bincang hukum berkenaan wakaf khas, wakaf am, istibdal. Nak bincang pula bab masalah luqatah, macam mana multakid temu, jadi jauh-jauh, besar-besar sebagainya. Jadi hebatnya bila pondok seperti ataupun Darul Hadis Al-Ashrafiyah ni, Imam Nawawi dalam usia kurang daripada 40 tahun telah mengganti maha guru atau tuan guru yang besar di sekolah yang cukup terhebat itu. Maknanya Allah jadikan dia seorang yang benar-benar berwibawa. Tu Imam Nawawi. Dia bukan orang calang-calang orang luar biasa tuan-tuan. Orang lain biasa, dia luar biasa. Ni Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ni dikatakan dia ni Allah bagi kepadanya kelebihan. Dia menguasai 2 cabangan ilmu. Banyak ulama kita tengok dia akan menguasai 1 cabangan ilmu, tapi Imam Nawawi dia kuasa 2-2. Nak bagi banyak lagi boleh, tapi yang saya nak bagi secara umum besarnya. Ada tok guru kita tengok mari mengajar, dia ni banyak sangat pandai ilmu fiqh, bab solat, bab zakat, bab ni mengajar. Dia tu bagus tu guru ni. Ada tok guru yang kedua, dia ni minat sangat ilmu hadis, maka dia belajar bab hadis ni, hadis ni. 2 ni alirannya berlainan. Yang ini cara lain. Biasanya ini madrasah ahli hadis, ghalibnya Madinah. Ni cerita zaman Imam Malik dululah. Madrasah ahli ra'i fiqh ni seperti Kufah, Basrah, termasuk juga Syam, Syria. Tapi yang hebatnya Imam Nawawi boleh menggabungkan 2 aliran. Jarang berlaku orang di Syam boleh gabung 2 bahagian. Jadi bila 2 ni nak bincang bab apa? Bab hadis dia okey, nak bincang bab fiqh dia okey. Yang lebih hebat lagi, dia menggabungkan fiqhul hadis. Sebab itu Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyatakan seafdal ilmu ialah ilmu kita belajar tentang hadis dan fiqhnya. Kenapa? Kerana di situ melandaskan kepada nas dan sumber serta dalilnya. Ketika itu dia keadaannya berbeza. Jadi
keistimewaan ini terwujud kepada Imam Nawawi, dan tak ramai di kalangan ulama yang dapat macam itu. Macam imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, itu memanglah lebih lagi lah. Dia menguasai dua. Dia belajar dengan Imam Malik di kota Madinah, dia belajar dengan murid kepada Abu Hanifah seperti Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani di kota Kufah, di Baghdad sana. Jadi dua aliran itu dia boleh insijam, dia boleh bergabung, dan dia boleh untuk mengistimbatkan hukum dengan cara yang cukup hebat. Ini dikuasai oleh Imam Nawawi. Jadi bila Imam Nawawi menguasai ilmu itu, kehebatannya adalah amat-amat luar biasa. Dan Imam Nawawi rahimahullah ini Allah bagi kepadanya, tuan-tuan, pertama ingatannya kuat sangat, ya Allah. Kitab Tanbih karya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, yang antara kitab muktamad dalam mazhab Syafi'i dulu, dikatakan dia hafaz dalam masa 4 bulan sahaja. Dan dia kaji kitab-kitab Imam Al-Ghazali, sebab Imam Ghazali lebih dulu pada dia. Imam Ghazali tahun 450 Hijrah, meninggal pada tahun 505 Hijrah. Sedangkan Imam Nawawi pada tahun 631 Hijrah. Jadi bela masa tu Imam Ghazali meninggal dunia 100 tahun lebih sikit. Dalam 120 tahun, 25 tahun ataupun dekat 30 tahun, barulah Imam Nawawi lagi. Jadi tak sempatlah. Imam Nawawi dia kaji kitab Imam Ghazali, dia baca betul-betul. Sebab itu dia baca kitab-kitab Imam Ghazali. Cuma bolehkah orang Melayu kita ni bila sebut Imam Ghazali ke ahli tasawuf? Ahli tasawuf pun tahu sebuah kitab je, kitab Ihya Ulumuddin. Sebenarnya dia karang banyak lagi, termasuk Minhaj Al-Abidin, Mukasyafatul Qulub, Qutul Qulub, dan Tanwirul Qulub dan seumpamanya. Dan dia juga adalah seorang faqih, ahli fiqh yang luar biasa. Imam Al-Ghazali dia karyakan 4 kitab fiqh besar. Pertama kitab Al-Wasi, kedua Al-Wajiz, ketiga Al-Wasi, keempat Al-Khulasah. Ini kitab-kitab yang dikaryakan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali hebat sebab tubuh dia antara yang terkemuka adalah Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, pengarang kitab Nihayatul Matlaq dan beberapa kitab yang lain. Jadi Imam Nawawi rahimahullah dia boleh belajar, dia baca betul-betul, dia ingat. Dan akhirnya Imam An-Nawawi rahimahullah dia mengarang, dia membaca, dia menulis, dia mengajar, hidupnya penuh dengan ilmu. Cara hidup dia kita tak boleh nak ikut, tuan-tuan. Kita tak mampu mengikut pendapat yang masyhur, dia tak menikah. Tak payahlah kita nak ikut satu, payah je. Dia tak apa, dia tak nikah pun sebab dia masyhur sangat, sibuk sangat. Lebih sibuk daripada Pokemon lagi. Pokemon itu dah. Dia sibuk sangat. Yang kedua, Imam Nawawi rahimahullah ni, dia ni kuat ibadah. Siang hari puasa, boleh katakan hampir tiap-tiap hari lah. Perangai dia. Malam hari jaga malam, ya mulai. Puasa pula, masa buka dia tak buka. Jadi dia buka masa sahur. Dia jamak, dia himpun sahur dengan buka sekaligus. Sebab jimat masa. Jangan ikut, tuan-tuan, dengar saja. Saya nak dapat, nak berlawan sekali dengan Imam Nawawi, saya tak mau buka puasa. Saya lebih hebat daripada Imam Nawawi. Tak payahlah, Nabi suruh buka-bukalah. Kawan ini dia lain. Kita dah buka, muka nak marah ke orang lalu dah. Geram dan sebagainya. Imam Nawawi tak betul. Dan Imam Nawawi orang yang sufi. Buah-buahan yang ada di kota Damsyik itu tak makan. Sebab dia takut pemilikan tu tak betul berlaku syubhat. Dia jaga sedetail itu. Itu perangai Imam Nawawi.
Dan Imam Nawawi rahimahullah orang yang berani. Mauqif dia dengan Sultan Zahir Bebrus dalam isu berkenaan dengan derma jihad, dia telah mengemukakan pandangan menyebabkan Sultan amat murka kepadanya. Tapi akhirnya bila dia pulang ke kampungnya, Sultan telah hantar surat mohon maaf, dan Sultan amat mengasihi Imam Nawawi rahimahullah. Dan Imam Nawawi rahimahullah, bila dia kuat ibadat ni, anak-anak murid dia kesian. Kata, Tok Guru, tolong jaga diri kamu, Tok Guru, jangan sampai menyeksa. Dia kata, wallahi, orang-orang terdahulu daripada kita, siangnya berpuasa, malamnya berqiyam, sehingga kulitnya bertempuh dengan tulangnya. Apa makna? Dek kerana kurus, tak makan, tak minum, kerana banyaknya beribadat dan berpuasa. Itulah bezanya Imam Nawawi rahimahullah daripada yang lain. Dan Imam Nawawi ini orang yang mempunyai banyak karamah. Antara karamah yang ada padanya ialah dikatakan beliau ini pernah pergi ziarah anak murid dia sakit. Anak murid dia sakit busuk, perut besar. Lelaki, bukan perempuan. Dia pergi ziarah. Sampai kat orang tu nampak uzur sangat lama. Dia pergi kat orang tu, sentuh perut orang tu, kosong. Sabar, kata dia. Sabar, insyaAllah, tuan. Tengah kosong, sabar ni, perut yang besar tu dengan sikit kempeh, akhirnya jadi normal macam biasa. Boleh bangun, boleh buat teh, boleh suka. Alhamdulillah, sembuh. Itu kehebatan. Dia pernah nak menulis ilmu. Bila dia nak menulis ilmu, dikatakan bila dia nak tulis ilmu, Imam Nawawi rahimahullah macam mana pelita padam apa, tiba-tiba macam keluar cahaya pada jarinya untuk dia tulis. Allah bagi kemuliaan orang yang ikhlas, tuan-tuan. Dan Imam Nawawi seorang yang hebat. Saya tengok lebih hebat sekali dalam hidup Imam Nawawi adalah barakatuz zaman, berkat masa. Imam Nawawi dia ada berkat masa. Kita ni tuan-tuan, ini masalah benda nombor satu yang patut kita kena fikir. Tuan-tuan ada tak tengok orang umur 80 tahun, 90 tahun, 70 tahun, tapi tuan-tuan tengok penghasilan hidup dia tak banyak. Tapi tuan-tuan ada tengok tak orang umurnya pendek, 60 tahun ataupun kurang 40 tahun, tapi penghasilannya banyak. Dia buat yang ni, dia sumbang yang ni, dia selesai yang ni. Ini dia. Sebab itu kita katakan orang yang hebat adalah waktu yang dimilikinya sedikit, tapi penghasilannya, pahalanya besar dan banyak. Tapi orang yang malang, masa yang banyak dan lama, tapi sikit sahaja dapatannya. Tidakkah ini golongan yang rugi? Jadi Imam Nawawi rahimahullah, pertama dia karya banyak karya. Seolah-olah bila dia mati tu, tiap hari dia menulis daripada dia dilahirkan sampai dia mati 16 helai sehari. Orang tak akan menulis baru beranak menulis dah, tak boleh. Orang mula menulis paling bijak sedap-sedapnya umur 20 tahun. Sebab umur 7-8 tahun baru proses nak belajar, nak pandai, nak pupu ilmu, nak matang lagi, nak ilmam lagi. Umur 20 tahun barulah mampu. Itulah kesungguhan Imam Nawawi. Dan dia karya pula kitab banyak sangat, seperti At-Tahqiq, kitab Majmu', kitab Tanqih, kitab Raudah, kitab Minhaj, kitab Fatawa, kitab Syarah Sahih Muslim, kitab Tashih At-Tanbih, macam-macam kitab dia karya. Ada yang besar berjilid-jilid,
ada yang kecil. Dan sentuhannya menakjubkan. Setiap bidang seni ilmu yang dia sentuh, kitab tu dia anggap kitab antara yang terbaik, menjadi rujukan. Contohnya kitab Syarah Sahih Muslim. Dia telah mengemukakan lebih kurang dalam 18 juzuk. Imam Muslim, dia karya satu kitab, kitab Sahih Muslim, dan Imam Nawawi syarah. Sebelum Imam Nawawi ramai dah ulama yang syarah, seperti Qadhi Iyad, ramai yang tukang syarah. Tapi wallahi luar biasa, bila Imam Nawawi syarah kitab Sahih Muslim, sehingga sekarang walaupun ada syarah-syarah atau yang mensyarahkannya, tak ada seorang pun boleh menandingi syarah Imam Nawawi. Kekuatan bahasanya, dhabitnya, ilmunya, dapatan hukumnya luar biasa. Inilah Imam Nawawi rahimahullah. Dan Imam Nawawi mengikut ceritanya, bila mana dia nak mati, tuan-tuan tahulah, dia mati atas riba apa dia, dalam usia kurang daripada 45 tahun. Dia pergi ke Mekah, Madinah, buat ibadat haji, patah balik pergi ke Baitul Maqdis, singgah sekejap semaya, patah balik, sakit. Dalam keadaan itu dia mati atas riba amal. Bila dia mati, orang ramai pun tanamlah mayat dia di kampung dia. Sudah tanam mayat, entah macam mana, tumbuh pohon. Satu pohon tu tumbuh, hidup beratus tahun, besar pokok tu. Cuma orang kata selepas daripada Syria kena serang ni, ada orang kata kena tebang pokok, kena tu, tak tahulah mana pokok yang hampir 800 tahun tu wujud tak mati-mati, rendam. Seolah-olah dalam bahasa yang mudah, hai Imam Nawawi, masa hidupmu kamu banyak berkhidmat kepadaku, kamu banyak menolong agamaku, kamu memayung ummah ini dengan ilmu yang aku kurniakan kepadamu. Maka bila mu mati, biarlah kubur kamu dipayung daripada pohonku. Itulah gambaran Imam Nawawi. Memang luar biasa Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi salah satu kitab yang dikaryakan bertajuk Kitab Matan Arba'in Nawawiyah, hadis 40. Peliknya tuan-tuan, kitab ini sebenarnya telah dikaryakan oleh ramai ulama. Ulama Islam ni sejak dulu lagi, sejak 100 tahun lagi, telah mikir nak kupu hadis Nabi, ambil 40 hadis je untuk mereka ajar kepada khalayak. Antaranya Imam Abdullah ibn Al-Mubarak, ni sezaman dengan Abu Hanifah. Abdullah ibn Al-Mubarak telah susun hadis 40. Datang pula Muhammad bin Aslam At-Tusi, sama juga. Datang pula Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasai, karang juga hadis 40. Abu Bakar Al-Ajurri, Abu Bakar Muhammad ibn Ibrahim Al-Afhani, Daraqutni, dan ramai lagi. Pakat karang hadis 40. Hak ni kupu hadis ni 40 hadis. Dan menakjubkan, Al-Imam Nawawi, dia tengok seperti Ibn Salah kumpul hadis, maka dia juga kumpul. Dia ambil dan dia letakkan sekitar 42 hadis, tapi dipanggil sebagai Matan Arba'in. Masuk berhenti dulu ke azan ke? Terus. Siapa pukul berapa boleh ni? Kedua. Pukul 12. Pukul 9 dia. Ada makan tak? Kalau ada makan kena awal sikit.
Saya tuan-tuan, saya tak tahulah, tapi saya punya jadual saya ni amat sibuk. Pelik. Orang panggil pelik luar biasa. Hampir tiap-tiap hari. Macam tu lah. Kalau contohnya pagi tadi starting, bila mana pergi, nombor satu sekali saya pergi masjid, tunggu kawan, kemudian pergi ke JPN, bincang bab akaun amanah. Sudah situ terus pergi ke Baitul Mal, bincang bab kewangan pula, meeting. Sudah tu patah pergi ke pejabat, masuk saja pejabat, bersusung datang. Yang ni datang, daripada guru datang, Syekh Harak datang, apa lagi datang, susunglah. TV3 datang. TV3 nak tanya vaksin, lepas tu tanya Pokemon juga. TV iKim datang. Hak ni hak lain pula. Yang ni pula datang. Uniza datang, nak tunjuk umrah, apa dia panggil istilah, nak tunjuk kat saya satu bentuk baru yang mereka bina pandangan macam mana. Jadi sampailah petang, mari sini. Tak sempat nak salin baju, terus mari sini. Kalau balik tak mari dah, mungkin jauh juga. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, banyaklah kerja, sibuk sikit. Jadi ada macam besok pula, street pula. Pagi besok start mari. Dai TV3 tu nak mari esok. Daripada Mufti Mekah Salum ni saya nak datang besok. Tadi daripada mana? Daripada India ke daripada Pakistan, wakil datang nak dapat tauliah. Semua tu keadaan. Jadi seronok juga boleh kenal ramai orang. Tengok orang pesen ni, tengok orang pesen ni, orang jenis macam-macam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tu selingang je lah cerita. Tak berat, bukan berat kena pikul balok, tak ada. Orang mari nak bertemu, tu je lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, isu seterusnya kitab Imam Nawawi ni, Matan Arba'in. Matan Arba'in ni, Imam Nawawi ni kita pelik. Dia susung ni, dia bukan sekadar susung, tapi dia ni macam ilham Rabbani. Kitab Matan Arba'in Nawawi ni, dia susung 42 hadis. Tapi dalam 42 hadis tu penting-penting belaka, yang tak ada yang tak penting dan cukup hebat. Itulah Imam Nawawi. Dalilnya, kalau kita tengok 40 hadis tu, 42 hadis tu, kita nak beramal dengan 42 hadis tu, insya-Allah syurgalah kita, tuan-tuan. Baiklah hidup atas muka bumi. Dia akan jadi macam tu. Kenapa? Kerana dia asas agama, rukun kehidupan, fiqh, muamalah, semua sekali terwujud dalam 40 hadis. Saya syurkan kalau boleh masjid ni buat pengajaran. Ambil seorang guru tolong ajar. Saya tak boleh lah, saya sibuk sangat. Okey. Buat pengajaran. Dalil kitab ni hebat, tuan-tuan. Teramat ramai tok guru yang datang selepas itu duk syarah hadis. Syarah hadis Imam Nawawi. Ulama ni syarah. Saya kira berapa puluh, 40 lebih. Itu hak yang saya tahu. Hak saya tak tahu, hak dalam bahasa Turki mungkin ada, dalam bahasa India, Hindu, apa ni kita kata bahasa yang ni pun ada, mungkin bahasa India, Urdu, dalam bahasa-bahasa yang lain, bahasa Cina mungkin ada, kita tak tahu. Tapi itulah hebatnya kitab Matan Arba'in. Dan luar biasanya dia mengajar seluruh dunia. Dalam Masjid Nabi ada orang mengajar kitab Matan Arba'in. Di Masjidil Haram Mekah ada orang mengajar. Di Masjid Azhar ada orang mengajar. Di Morocco Maghribi ada. Di Tunisia ada. Di Pesantren ada. Di selatan Thailand Tani ada.
Di pondok-pondok di Malaysia ada. Di masjid-masjid di Malaysia ada. Orang boleh terima ada. Itu hebatnya kitab Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ni kita tengok kitab dia ni masyhurnya, sehingga ramai orang mengajar. Seingatan saya, kitab ini juga telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan orang Melayu kita, Tok Bu kita pun ada yang syarah sikit. Kalau kita tengok Mustafa Abdul Rahman, Ustaz Mustafa Abdul Rahman, dan yang diterjemah daripada buku bahasa Arab seperti Al-Wafi oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Khil, Mustafa Bura dengan Ali Syarbaji. Itu yang saya tahu. Dan adalah buku Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani dan beberapa buku kecil. Mengambil kira macam itulah, seingatan saya sekitar 20 tahun dulu saya cuba mengajar kitab ni. Alhamdulillah, marilah dalam hati saya nak karya kitab ni. Nak tulis, mula tulis sikit tak jadi, tulis tak jadi, tulis berhenti tak jadi, sampailah 20 tahun. Tahun ni dalam bulan 4 bulan 5, alhamdulillah siaplah kitab Matan Arba'in Nawawiyah. Nak siapnya ya Allah, susahnya, tak tahu kenapa. Tapi kitab ni taklah banyak sangat, besar lagi pun boleh. Tapi nak ceritanya mesti ada istimewa kitab ni kitab Imam Nawawi rahimahullah. Jadi untuk saya punya cara saya syarah hadis ni, pertama sekali saya sebut mukaddimah siapa itu Imam Nawawi. Kita belajar kitab, pengarang kitab tu kita tak pernah, tak boleh. Kena kenal dulu, tahu selok-belok dia. Keduanya, saya susun kitab ini bermula dengan tajuk. Setiap hadis tu ada tajuk. Kemudian kita sebut matan, lafaz hadis. Kemudian terjemahan hadis. Kemudian takhrij atau siapa yang merawikan hadis. Kemudian biografi ringkas perawi. Kalau macam hadis pertama, Sayyidina Umar kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita terjemah hadis ni dan riwayatnya kita sebut. Perawi bila Sayyidina Umar, kita terang siapa itu Sayyidina Umar, sejarah dia, keadaan dia, sifat dia, mungkin 2-3 helai kisah Sayyidina Umar. Kemudian kita akan syarah pula hadis itu satu persatu. Kenapa Sayyidina Umar menyatakan sami'tu, aku dengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi kalimah sima' ini lain daripada haddatsana semata-mata, akhbarana, amba'ana dan sebagainya. Itu bahasanya. Dan kita juga akan sebut keistimewaan hadis. Hadis ni apa istimewa? Ada kata sepertiga, ada kata seperempat kehidupan. Kita tengok pandangan ulama tentang hadis ni. Apa kata Imam Nawawi pada hadis ni? Apa kata Khatib Baghdadi? Apa kata Al-Iraqi? Apa kata tokoh-tokoh yang lain tentang hadis ni? Kalau ada sebab buruk hadis, sebab datang hadis, kenapa Nabi sabda hadis ni? Contohnya innamal a'mal binniyat, Nabi sebut kerana ada orang nak menikah dengan seorang. Seorang tu nama Qais, ada kata nama Qatilah, ada kata nama Fatinah dan Fatilah. Orang ni, perempuan ni duduk Mekah masuk Islam, dia nak pergi hijrah, datang seorang lelaki kata hamba nak kahwin dengan awak. Dia kata boleh, tapi syaratnya kena hijrah sama ke kota Madinah. Orang lain hijrah kerana Allah dan Rasul, dia hijrah kerana Ummu Qais, dapatlah bini dia. Jadi itu Nabi sebut, tapi Nabi tak sebut nama orang, Nabi sebut umum. Itu cara Nabi. Jadi sebab buruk hadis, sebab datang. Kemudian saya sebut hadiyun nabawi dan juga istifadah hadis. Apa yang kita dapat ambil daripada hadis tu, saya akan poinkan 1, 2, 3, 4, 5 dan akhir sekali saya sebut aplikasi hadis. Macam mana hadis ni kita nak aplikasikan dalam hidup kita.
Itu cara metodologi cara kita syarah hadis ni. Dan setiap satu hadis tu jadi panjang lah. Kalau saya nak baca hari ni memang tak, saya sebagai mukaddimah je lah. Ustaz-ustaz kita suruh syarah satu persatu. Dan kalau syarah ni jangan kita buat macam Imam Nawawi. Maknanya mari dengar je, cari tiang, dengar tak, kena baca buku ni tengok satu-satu tanda. Barulah orang panggil baik. Setahun depan panggil saya khatam dah hadis ni. Contohnya Imam Nawawi rahimahullah, dia karang kitab ni cukup baik dan sambutannya amat luar biasa. Natijahnya datang seorang ulama lain, namanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Imam Ibn Rajab Al-Hambali bila tengok Imam Nawawi karya hadis 40, dia pergi topak hadis 42 tu, dia tambah 8 lagi. Maka jadilah hadis tu sebanyak 50. 8 yang dia tambah tu kita asingkan dan kita syarahkan juga dalam buku Tadmim Al-Kafi. Jadi dalam buku ni kita sebut sebagai pelengkap hadis 40. Sebab nak membezakan kitab asal Imam Nawawi yang dia karyakan sendiri dengan kitab yang diambil ditambah oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab tersebut. Dan metodologi caranya adalah sama. Dan sebenarnya saya memang buat pengajaran lah kitab ni di banyak tempat. Alhamdulillah sambutannya cukup baik. Saya harap sini pun juga dapat mengambil manfaat dan istifadah daripada hadis ni, insya-Allah. Saya alhamdulillah Allah bagi rezeki kat saya dapat buka sebuah pondok. Pondok yang saya ada namanya Pondok Moden Al-Abakirah. Pondok ni tuan-tuan, yuran dia lebih kurang dalam 600 atau 700. Begitulah. Sekali je. Belajar 4 tahun. Jadi makan tak banyak, lebih kurang 6 kali sehari. Jadi makan buku bagi, belajar daripada pukul 5 pagi sampai pukul 10 malam. Cikgu-cikgu tak payah bayar apa-apa, tak payah lah. Setakat kali pertama je orang panggil yuran komitmen. Kalau free sangat tak boleh juga. Kena juga. Dia tu. Alhamdulillah pelajar-pelajar ni daripada Selangor pun ramai, seluruh Malaysia. Wilayah utamanya Malaysia. Kita belajar cara pondok dan kita ambil cara moden. Antaranya kitab Matan Arba'in Nawawiyah ni. Yang menakjubkan, pelajar kita hampir semua telah khatam 2-3 kali dah. Dan ada yang hafal semua hadis. Saya cek, baca, dengar, baca. Umurnya tak tua tuan-tuan, 16 tahun sehingga 18 atau 19 tahun. Maknanya anak-anak kita sendiri. Anak-anak kita tu bukan anak saya lah, anak-anak umat Islam lah masuk ni. Mana mampu. Kalau mereka boleh, takkanlah kita tak boleh. Kita ni otai semua ni, sifu semua ni. Jadi maksud saya, inilah kita nak ajar biar mereka ni dekat pada ilmu. Mereka faham ilmu, mereka benar-benar mentelaah ilmu. Dan budaya ilmu ni budaya yang cukup baik. Sebab kita baca sejarah Imam Nawawi tadi, saya tak rasa ilmu ni penting, melainkan bila saya pegang jawatan mufti ni memang teramat penting ilmu, tuan-tuan. Saya tengok masalah yang datang ni mencabar daripada satu keadaan. Dan kita komitmen kita akan cuba jawab masalah-masalah seupaya mungkin. Tuan-tuan, sejak saya ambil alih, kita punya laman web kita lebih kurang 18,000 yang melihat, pengunjung, likers 18,000. Hampir setahun setengah, sehingga hari ini laman web kita telah mengalami perubahan. Tak ramai, sekadar lebih kurang 1.3 juta yang tengok. Jadi penambahan tu mendadak. Termasuk Pokemon lagi laju, nak ketung ke apa ke, jadi kita buat dan kita boleh apa-apa.
Isu apa? Bab haji, bab umrah, bab apa, bab alam, kita jawab insya-Allah mengikut kadar kemampuan kita. Tu saya kata sampai kita pun tak berapa ada masa sangat, tapi saya mempunyai barisan pembantu-pembantu yang baik. Kita kerja secara berpasukan, tapi finalnya saya akan putuskan macam mana berdasarkan dalil dan hujah semua sekali. Sekurang-kurangnya kita kembangkan kepada ummah sekalian ni. Itu cita-cita ni. Jadi kalau macam ni insya-Allah saya yakin dan saya percaya bila kita niat yang baik, kita cuba nawaitu kerana Allah, dan inilah saham aset akhirat kita. Ialah kalau kita nampak macam tu. Jadi cuma tuan-tuan budayakan budaya ilmu di rumah tuan-tuan. Ada kitab beli ni jangan letak dalam print ataupun itu. Beli ni belajar, baca. Bawa anak isteri masjid belajar. Quran kita, macam mana Quran. Saya sebut tip hafazan Quran. Dalam tip hafazan Quran ni saya telah sebut macam mana orang zaman dulu boleh hafal Quran. Hebat, luar biasa. Jadi kalau kita tengok Allah jauh kita Quran jauh, ibadat jauh. Jadi kita lemah, serba-serbi lemah. Kita buat yang tu, kita datang satu semangat momentum yang baru. Itu dia. Nak anak-anak tuan-tuan semua berjaya. Saya doakan kepada Allah, biar jadi orang yang baik. Bagi saya, berjaya saja tak jadi, cerdik, syahadah sertifikat saja, kerja besar tak, nak satu lagi namanya saleh dan berakhlak mulia. Dan ini payah tuan-tuan. Ini payah dan inilah cabaran. Seorang tok guru bila ditanya oleh seorang anak, wahai tok guru, apakah amalan yang terbaik yang sepatut aku lakukan terhadap ibu bapa aku? Tuan-tuan, macam mana orang ni jawab, tok guru ni jawab? Dia kata dua kali. Pertama, kamu kena salehkan diri kamu. Kedua, kamu kena doa untuk ibu bapa kamu. Kenapa? Kerana Allah, Nabi sebut au waladun salihun yad'ulah, atau anak yang soleh berdoa untuk ibu bapa dia. Jadi nak dapat yang ni lah satu cabaran yang cukup besar. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bahasa yang saya guna mungkin kasar, tak sesuai dengan khalayak di sini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu. Buku-buku ni tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana, diskaun yang banyak lah, insya-Allah ada lah, insya-Allah.